Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam dan salam #MyBookTime. Okay, malam ni saya Syarah Syamimi binti Muhammad akan bertindak sebagai moderator untuk slot kita malam ni. Dan mesti anda semua tertanya-tanya kenapa saya bukan insan yang seperti dalam poster yang kita war-warkan. Untuk makluman semua, moderator kita Tuan Saiful Rizwan ada urusan yang tidak dapat dielakkan. Dan telah saya bertindak sebagai bidang terjun malam ni dan kita doakan urusan Tuan Saiful Rizwan dipermudahkan dan insya-Allah kita akan jemput beliau untuk jadi moderator sesi kita untuk next sesi selepas ini. Baik. Boleh komen juga sahabat-sahabat dari mana, ada yang dah pernah baca ke buku yang kita bakal kupas malam ni? Yang mana saya kira agak menarik sebab satu karya daripada seorang ulama di Indonesia yang sebelum ini banyak menulis tentang keagamaan, tentang sejarah umat Islam, sejarah Nusantara dan seorang tokoh tasawuf moden yang kita kira. Tapi kali ini beliau tampilkan dengan sebuah karya yang bertajuk 4 Bulan di Amerika dan saya yakin Hamka ataupun nama penuhnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, iaitu yang kita senang dengan panggilan short formnya adalah Hamka. Yang mana saya yakin Hamka seorang yang bijaksana yang pastinya ada yang beliau ingin sampaikan sepanjang tempoh pengembaraan beliau di Amerika. Baik, untuk kita tahu lebih lanjut lagi berkenaan dengan buku ini, kenapa di Amerika dan sebagainya, saya ingin menjemputlah terlebih dahulu tuan panel kita. Sebenarnya tidak bermakna slot malam ini, slot #MyBookTime kita tanpa tuan panel sebenarnya. Kita jemput ke pentas MyBookTime. Okey. Baik, Assalamualaikum tuan panel Izzat Izzuddin. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Boleh tahu bersiaran dari mana-mana? Saya bersiaran daripada Selangor. Sungai Buloh. Selangor. Okay, baik, saya berada di Kelantan. Itulah kita kata teknologi sekarang boleh mendekatkan yang jauh, ya semua kan. Terlebih dahulu terima kasih pihak Momo Buku ucapkan kerana sudi memenuhi jemputan kami pada malam ni untuk slot kami. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut berkenaan dengan perihal buku. Okey. Saya kira penonton kita ingin mengenalilah terlebih dahulu siapa panel yang kita jemput kali ini. Boleh tuan ceritakan sedikit latar belakang tuan secara ringkas. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Izzat Izzuddin Naimur Bashir. Boleh panggil Izzat. Panggil Izzat Izzuddin. Berasal daripada Macang Kelantan. Tapi sekarang ni bekerja di Selangor lah. Bekerja di Selangor, bekerja sebagai perundi hartanah. Jadi membaca buku ni memang minat saya lah daripada kecil. So saya agak teruja lah apabila ada peluang untuk kita berkongsi minat. Kita berkongsi minat lah, minat baca buku. So hari ni saya pilih satu buku yang saya rasa agak menarik lah. Buku yang ditulis oleh seorang ulama yang tersohor di Indonesia. Ada satu kita dahulu iaitu Buya Hamka. Dan saya kira tuan panel sebut tadi suka membaca daripada kecil dan rasa mesti masa sekolah dulu dapat anugerah tokoh nilam ni. Ya benar. Oh ya, betul dekat saya. Masa saya bersekolah dulu memang kami kejar untuk capai nilau tu. Memang kami betul. Saya ada beberapa kawan yang memang kami setiap masa waktu rehat tu kami akan pergi ke library ataupun ada masa yang lapang sikit je kami akan pergi ke library untuk baca buku. Untuk kejar baca buku yang banyak sebab nak kejar nilau. Betul, so, saya pun pernah. Bila dapat buku nilau tu memang seronok lah. Rasa bangga. Terima kasih kepada guru kita kerana buat aktiviti pendidikan sebab dia sehingga sekarang dia membentuk kita untuk menjadi seorang pembaca yang saya kira pembaca tegar lah kot.
Kalau dulu saya Betul. yakin kalau kita masa kecil kita membaca sebab ada habuan dia iaitu anugerah Nilam. Ada hadiah dia kalau dulu dapat file lah, dapat alat-alat tulis semua kan. Dan saya yakin bila kita dah meningkat dewasa, kita tahu kenapa kita membaca, sebab apa untuk kita kena amalkan membaca. Okay, baik. Secara kita kata sebelum kita pergi secara detail lagi berkenaan dengan buku ni, pada pandangan peribadi Tuan lah, kenapa Tuan memilih buku 4 Bulan di Amerika untuk dikupas dan untuk dikongsi bersama pada malam ni? Boleh kongsikan sedikit secara pandangan peribadi, kenapa buku ni? Pertama sekali lah Bui Hamka sendirilah. So Bui Hamka ni orang yang pertama yang menarik minat saya terhadap Bui Hamka ni adalah nakik saya lah, nakik saya. Nakik saya masa saya sekolah dulu, dia minat baca buku Bui Hamka. So saya agak tertarik lah dengan Bui Hamka ni. Cumanya saya punya nakik tu dia minat baca novel-novel. Tapi saya ni berminat dengan berkaitan dengan macam falsafah sikit lah, filosofi kan. So jadi apabila saya jumpa buku 4 Bulan di Amerika ni, saya rasa agak menarik dan tertarik untuk baca apa pandangan seorang ulama Indonesia pada ketika itu apabila dia pergi ke Amerika, apa yang dia nak kupas. Itu yang buatkan saya nak baca dan saya nak tahu apa pandangan dia tentang Amerika pada ketika itu. Dan sememangnya buku 4 Bulan di Amerika sebenarnya ada sebuah travelog Bui Hamka yang berada di 4 bulan di Amerika. Sangat menarik untuk dibaca, tak sia-sia. Betul. Saya pun berpandangan bahawa Hamka ni kalau kita kenal dia adalah seorang tokoh ulama. Biasanya kalau kita sinonimkan dengan tokoh ulama ni banyak menulis tentang keagamaan, sirah dan sebagainya kan. Dan saya kira Hamka, setahu saya lah, Hamka ni antara kita kata ulama yang juga boleh menulis berkenaan dengan falsafah ataupun keagamaan, dan pada masa sama juga banyak menghasilkan karya-karya berunsur kemasyarakatan dan percintaan dan sebagainya, sebagaimana yang kita pernah tahu pernah hit suatu ketika lalu tenggelamnya kapal Van der Wijk dan Merantau ke Delhi, dan banyak lagi lah karya Hamka ni yang kadang-kadang kita rasa Hamka ni ulama ke? Sebab kita selalu sangat sinonimkan Hamka ulama akan menulis perkara-perkara berunsur keagamaan. Tapi saya rasa pola pemikiran Hamka ni agak unik lah berbanding yang lain. Okay, baik. Berkenaan dengan buku ni juga, saya dimaklumkan buku ni 4 Bulan di Amerika mempunyai 2 jilid, iaitu jilid 1 dan jilid 2. Apa yang membezakan antara jilid 1 dan jilid 2? Adakah terlampau banyak penceritaan yang Hamka ingin sampaikan sehingga dijilidkan sampai jilid 2? Boleh betul. Tuan kita kongsikan apa perbezaan antara jilid 1 dan jilid 2? So setelah saya baca kedua-dua jilid kan, saya boleh kata Bui Hamka ni pada jilid pertama ni dia memang betul-betul macam travelog lah. Dia betul cerita, dia pergi ke sini, dia tengok apa, dia jumpa dengan siapa, dia makan apa. Lebih kurang macam tu je, memang betul-betul travelog. Tapi jilid dua ni lah apa yang Bui Hamka nak cakap, apa yang hikmah yang kita boleh ambil lah. Apa pengajaran yang kita boleh belajar daripada Amerika ni, dia tulis dekat jilid 2, dia tak tulis dekat jilid 1. Itu lebih kurang kasarnya lah secara apa bezanya jilid 1 dan jilid 2. Okay, kiranya kalau beli jilid 1 tu wajib beli jilid 2, tidak boleh beli satu jilid. Ya betul. Okay. Sebabnya dalam dia berkait lah jilid 1 dan jilid 2 ni. Tidak lengkap kalau kita tidak baca kedua-duanya. Okay, baik. Oh, begitu rupanya kenapa buku ini dijilidkan sebagai jilid 1 dan jilid 2. Okay, bagi sahabat-sahabat semua, sekiranya ingin dapatkan buku ni, tolong dapatkan kedua-dua jilid. Sebab anda mungkin tidak akan mampu untuk connecting the dots. Apa yang kita kata Hamka ingin sampaikan sebenarnya dalam kisah penceritaan dia 4 Bulan di Amerika. Yeah. Okay, baik, 4 Bulan di Amerika merupakan kisah pengembaraan Hamka yang kita kata di Amerika, yang mana saya petik sedikit kata-kata Buya Hamka ni. Dia kata, saya pergi ke negeri Arab
khususnya tanah suci Mekah dan Madinah untuk mencari sumber kekuatan jiwa. Sudah sepatutnya saya melawat ke Amerika untuk mencari sumber kekuatan akal. Baik, kalau kita fahamlah apa yang Buya Hamka katakan, kalau kita melawat tempat-tempat seperti Mekah dan Madinah, kita boleh kata boleh menguatkan kekuatan kita kata jiwa, sebab fitrah kehambaan kita sendiri kan, dan kita tahu betapa pentingnya dua buah kota ini Mekah dan Madinah buat umat Islam. Tapi Hamka seterusnya dia kata Amerika, untuk sekiranya berada di Amerika dia boleh membina kekuatan akal. Pertama sekali sebelum kita pergi apa yang ada di Amerika, boleh tuan ceritakan bagaimana Hamka boleh pergi ke Amerika atau kenapa dia memilih Amerika untuk dijadikan tempat pengembaraan dia? Okey, Buya Hamka ni dia pergi ke Amerika selama 4 bulan ni dia atas jemputan kerajaan Amerika lah untuk jemput Buya Hamka ni pergi ke Amerika. So Buya Hamka ni sebenarnya bila dia pergi ke Amerika tu sebenarnya dia baru kali kedua. Dua kali je dia keluar daripada Indonesia, kerana Indonesia pada ketika itu baru je merdeka dan pengaruh komunis tu masih kuat, dan ini ada sebenarnya salah satu agenda lah daripada kuasa dunia besar. Dia akan ambil tokoh-tokoh yang ketika itu tokoh yang paling kuat pengaruhnya adalah Buya Hamka. Maka dia jemput Buya Hamka itu pergi ke negara Uncle Sam tu untuk mendengar dasar-dasar apa yang kerajaan Amerika ni dah capai, supaya dia melihat demokrasi ini menguntungkan rakyat, menguntungkan negara, memajukan ekonomi. Amerika nak supaya dia lihat benda tu, dan apabila dia balik ke negara Indonesia dia ni, dia boleh cerita kepada negara dia ni yang demokrasi ni bagus, demokrasi ni begitu begini, untuk melawan komunis lah, sebab pada ketika itu komunis masih lagi kuat lah. Kerana Indonesia ni sebagaimana kita tahu betapa kuatnya komunis tu, itu yang boleh dia buat dekat Malaysia, ganyang Malaysia. Kalau tak kuatnya komunis ketika itu, mungkin tidak ada satu gerakan untuk menawan Malaysia. Jadi rasanya itulah antara sebab kenapa Buya Hamka dijemput dari Indonesia pergi ke Amerika selama 4 bulan. Begitu lama juga tu masanya dia travel di Amerika. Boleh kata satu Amerika dia travelling. Okay, baik. Rupanya kisahnya Hamka dijemput ke Amerika pada masa tersebut. Yang mana saya kira Hamka ini boleh dikategorikan memang sememangnya dikategorikan sebagai orang-orang penting di Indonesia lah kata kala itu kan. Dan kita tahu kisah ini ditulis dan pengembaraannya adalah berlaku pada 25 Ogos 1952 sehingga 25 Disember 1952. Tahun 1952, iaitu tahun sebelum negara kita sendiri Malaysia mencapai kemerdekaan. Kita tahun 1957, dan saya kira zaman itu zaman masih lagi negara-negara kecil dijajah oleh negara-negara yang berkuasa besar. Okay, baik. Kita terus kepada soalan yang seterusnya, yang mana bila kita kata kita boleh simpulkan juga jemputan Hamka ke Amerika merupakan salah satu doktrin daripada negara barat, betul? Betul. Doktrin negara barat untuk menyebarkan kita kata bagaimana mereka memerintah negara mereka supaya Hamka ini kelak pulang ke Indonesia dan mentadbir Indonesia kelak sebagaimana mereka mentadbir negara mereka. Tapi saya kira mereka, kita boleh kata salah orang sebenarnya. Yang mereka jemput adalah tokoh ulama. Yang mana saya sangat yakin dan kita kata keyakinan jiwa dan pendirian iman Hamka sendiri itu tidak boleh mudah tergugat dengan begitu saja. Baik. Dan kita tahu Hamka ini adalah tokoh agama yang mana dia dijemput ke negara barat, yang mana kita kata satu negara yang saya tak pasti, mungkin tatkala itu masih tiada lagi orang yang beragama Islam. Bagaimana boleh tuan kongsikan sedikit bagaimana Hamka dia
menceritakan tentang peranan agama dalam kehidupan manusia. Sebenarnya kita tahu Hamka berada di negara Amerika dan dia sendiri adalah seorang yang kita kata yang mengamalkan agama Islam yang sangat kuat lah. Boleh tuan kongsikan sedikit berkenaan dengan apa yang Hamka highlightkan berkenaan dengan peranan agama dalam kehidupan manusia dan boleh sertakan sekali dengan cabaran-cabarannya. Berada di Amerika bukan bukan perkara yang senang saya kira. Antara perkara yang menarik dalam penceritaan Buya Hamka pergi ke Amerika ini adalah bagaimana dia ditanya, Buya Hamka ni, Pak Hamka ni bila pergi ke Amerika ini tidak jumpa ke pelacur, tidak jumpa ke yang jenayah-jenayah minum arak segala benda kan. Dia kata dia tak jumpa. Sebabnya apa yang penting sebenarnya hati kita lah. Bila kita pergi ke mana-mana jua pun, even dalam Malaysia pun, apabila hati kita ini didorong oleh maksiat dan segala bagainya yang jahat, maka diri kita ni akan terbawa. Diri kita ni akan dibawa ke tempat-tempat yang maksiat, disko, pusat judi, pelacuran dan sebagainya. Itu intro lah bagaimana tentang peripetinnya agama lah. Jadi Buya Hamka ni dia cerita dekat sana kan famous Hollywood kan. Dekat Hollywood maksudnya pelakon-pelakon dia ni memang dapat duit banyak. Dan diorang ni berlakon ni sampai apa yang diorang lakukan itu adalah diri diorang, dan diri diorang sebenar ni macam ada satu kepalsuan. Seolah-olah kita ni macam nipu diri kita sendiri. Sanggup ke kita jadi orang lain sedangkan diri kita sebenarnya bukan macam tu. Sampai macam tu sekali pelakon-pelakon di Hollywood ni jadi macam tu. Tapi kenapa jadi sampai macam tu sekali? Sebabnya dia apa yang diorang buat ni sebab semata-mata kerana di atas dunia saja. Semata-mata matlamat dunia saja. Saya bawakan satu kisah lah. Kalau kita kenal pada ketika itu kumpulan heavy metal yang sangat famous, Nirvana. Siapa yang tak kenal Nirvana? Rasanya kalau penonton yang dekat FB yang lihat kita punya video pun rasanya kalau kita sebut kenal tak Nirvana, mesti kenal. Nirvana ni satu kumpulan heavy metal yang famous. Sampai nombor satu dunia. Famous dia tu sampai nombor satu dunia. Tapi perakhirannya macam mana? Perakhirannya apabila dia punya vokalis singer dia tu bunuh diri. Pelik kan? Dah lah famous. Tapi kenapa pergi bunuh diri? Sebab apa? Sebab diri dia tak ada jiwa. Living without soul. Dia memang hebat tapi dia tak ada jiwa dia. Kenapa tak ada jiwa? Sebab jiwa tu tidak diberikan hak-hak dia. Hak-hak yang perlunya kita ni sedar dengan kita ni adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah penting. Bagaimana seringkali kita terlupa bahawa apa yang segala kerja buat kita ni sebenarnya adalah satu ibadah kepada Allah SWT. Apa yang kita buat ni, apa yang kita buat ni, kita bedah buku malam-malam ini ke, ataupun kita dengar apa yang cuba panel cuba cakap pada malam ini, semua itu akan dikira balasannya. Sama ada akan diberi pahala ataupun akan diberi dosa di atas niat seseorang itu, di atas apa pelakuan yang orang yang buat macam tu. Okay, so pentingnya juga so bila kita meletakkan diri kita ni sebagai hamba Allah SWT, yang kita ni ada sakut paut apa yang kita lakukan dalam hidup kita ni ada dosa dan pahala, insya-Allah kita akan mula sedar bahawa last kali kehidupan kita ni adalah mardatillah, itu menuju keredaan Allah. So apabila kita bercakap pasal keredaan Allah ni, ada satu kisah yang sangat menarik jugalah, di mana ada seorang hamba Allah ni, dia nak masuk syurga dengan dia punya amalan, sebab dia ni seorang hamba yang kuat beribadah lah. Jadi dia berkata, Allah Ta'ala, aku nak masuk syurga mu ni, aku nak dengar amalan dia. Tapi tak dibuat ceritanya, dia tak boleh masuk syurga dengan dia punya amalan ibadah dia. Sebab apa?
Sebab nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada dia tu, nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada dia sangatlah besar. Nikmat ke apa? Kalau kita ambil yang paling kecil saja, nikmat oksigen yang kita hirup setiap masa ni, semua itu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Manusia tak boleh cipta oksigen. Apa yang kita makan ni, kita makan daging lembu. Lembu kita tak boleh cipta juga. Lembu tu kita boleh buat dia jadi beranak lah. Kita tak boleh nak menciptakan lembu. Itulah salah satu antara tanda-tanda kebesaran yang betapa pentingnya hidup kita ni sebagai manusia perlu bertuhankan Allah Ta'ala. Perlu ada Tuhan. Kepada peminat buku yang non-Muslim pun perlu pentingnya kita untuk hidup bertuhan. Supaya bila kita hidup bertuhan, kita ada peraturan, kita ada jiwa kita yang akan diasuh. Saya masih ingat lagi kisah di mana saya punya guru besar saya masa kami di sekolah menengah dahulu, apabila dia diberi peluang pergi ke London, dan bila dia balik daripada London tu, tak apa yang dia cerita pada kami. Dia cerita pada kami, dia pergi satu sekolah dekat London tu, dia tu sekolah dia bagus. Sekolah dia bagus sebab apa? Pagi-pagi pelajar ni pergi church dulu. Dalam sekolah tu ada church, macam kita ada sekolah ada masjid kan. Pagi-pagi sekolah ni ada church, so dia orang akan ada morning prayer. So dia nak kata kepada kami, kalaulah orang non-Muslim boleh berjaya kerana apa? Okay, dia ceritanya bila budak ni sekolah ni ada morning prayer, so diorang punya akademik ni jadi bagus. Kehidupan diorangnya jadi cemerlang. Maksudnya banding dengan ada orang punya non-Muslim yang lain lah. So maksudnya kita ni sebagai Muslim, lagilah Allah Ta'ala dah suruh kita daripada bangun tahajud lagi, minta kita bangun awal pagi. Mulakan kehidupan kita ni di awal pagi supaya kehidupan kita ni akan jadi lebih hebat. Maksudnya apabila kita dapat bangun tahajud, maksudnya kita akan lebih hebat lagi daripada non-Muslim. Tapi betapa ramainya kita yang ambil dengan pasal benda ni. Tak kata orang lain lah, kata saya pun. Saya pun kadang-kadang pun terbabah juga. Jadi maksudnya gitulah kita buat koreksi diri kita. Lepas tu saya seronok bila saya baca buku 4 bulan di Amerika ni. Dia sebenarnya kita bermuhasabah dengan diri kita sebenarnya. Bahawasanya kita ni masih lagi jauh. Dan kenapa Islam tu tak kuat, sebab diri kita sendiri pun tak kuat lagi. Macam tu. Okey, setakat itu saja dulu saya. Rasanya saya serahkan balik. Baik, saya Wan. Itulah betul lah kata Tuan Penan tadi, mudah-mudahan hidup kita ini kita kata mestilah bertuhan. Sebab itu adalah fitrah kita sebagai manusia. Dan begitulah juga hasrat sebenarnya slot kami untuk #MyBookTime ini mudah-mudahan menjadi kita kata salah satu platform perkongsian ilmu yang mana boleh bermanfaat untuk semua orang. Mudah-mudahan kami ini hanyalah menumpang pahala-pahala para panel yang kita jemput untuk berkongsi malam ni. Okay, baik. Berkenaan dengan buku ni juga, Hamka merupakan satu lagi peranan Hamka di Indonesia adalah ahli politik. Yang mana saya yakin semangat patriotiknya sangat berkobar-kobar, kita kata. Dan bila mana beliau pergi ke Amerika itu, secara tidak langsung Hamka sendiri telah melambangkan identiti negaranya, Indonesia. Dan boleh kongsikan apakah pendirian Hamka yang mana dia sebagai warga negara Indonesia dan bagaimana dia meletakkan bahawa pemikiran dia bahawa Indonesia juga boleh, kita kata boleh setaraf dengan negara-negara luar. Maksudnya dia macam memandang tinggilah kepada potensi negaranya sendiri untuk membangun. Boleh tuan kongsikan sikit apa pendirian Hamka terhadap Indonesia itu sendiri? Oh, sangat menarik. Ini soalan yang sangat menarik juga. Jadi apabila Hamka pergi ke Amerika ni, memang banyak yang ditulisnya dia mengagak-agakkanlah mereka. Antaranya dia kata kalau di Amerika ketika itu setiap bandar ni dah ada elektrik. Maksudnya pada tahun
1952 itu, maksudnya kebanyakan tempat di Indonesia ni tak banyak elektrik lagi, tak banyak capaian elektrik. Tapi di US ni, di Amerika ni dah benda biasa lah. Kalau di Amerika ni kereta-keretanya banyak sangat, sampai bukanlah masalah tak ada kereta, tapi masalah kat mana nak parking kereta. Tapi kalau di Indonesia masalahnya tak banyak sangat kereta. Jadi hidup kita ni, adakah ada berkongsi bahawasanya hidup kita ni kalau kita bandingkan dengan kita punya tempat, perlunya juga untuk kita bersyukur lah. Bersyukur dengan apa yang kita ada. Dia kata kalaulah dekat Amerika tu ada Grand Canyon, dekat Indonesia pun ada beberapa tempat yang sangat cantik, pemandangan yang indah. Tapi tidaklah sama macam Grand Canyon tengok tanah liat yang kapu tu, tapi maksudnya ada pemandangan yang hijau. Bagaimana konsep untuk kita mensyukuri, meredoi apa yang kita dapat tu. Contoh macam kita kata dekat Malaysia lah, kan? Kita kata dekat Malaysia, dekat mereka tu ada ada pokok terbesar di dunia. Ada dekat Yellowstone Park, dia punya taman negara dia tu, Yellowstone Park tu ada satu pokok yang sangat besar. Dia punya kulilik dia besar. Tapi adakah kita nak rasa hebatnya mereka, negara aku ni biasa-biasa saja? Tak. Kita patut berbangga. Kita banyak juga kita punya kebanggaan yang boleh dibanggakan. Contohnya Gunung Kinabalu kita. Gunung Kinabalu kita adalah tertinggi di Asia. Hebatlah tu. Apa lagi? Gua Niah ni gua yang sangat besar. Saya tak ingat dah berapa, tapi memang sangat besar, lebih daripada 2-3 pada bola. Memang direkodkan. Apa lagi yang kita boleh kata? Banjaran Titi Masa kita, banjaran yang Gunung Gana yang sangat cantik. Kalau kita boleh travel melalui Perak kan, kita masuk ke Cameron Highland, kita pergi ke Genting Highland, ataupun kita pergi ke Bukit Fraser, bukan setakat kita yang terpegun dengan dia punya sejuknya, dengan dia punya cantik pemandangan hijaunya. Orang luar pun datang, orang putih-putih pun datang travel ke negara kita nak tengok. Jadi Buya Hamka cakap, kalaulah kita nak bandingkan dengan orang lain, negara kita pun lebih lagi. Sebab kata pepatah peribahasa Melayu kan, pepatah Melayu kata hujamah di negara orang lebih baik hujan batu di negara sendiri. Dan katanya sebenarnya kebaikan tu banyak lagi. Dan kita sepatutnya, orang kata dia sifat mensyukuri dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Dan sebagaimana yang kita semua tahu, apabila kita syukur, maka Allah Ta'ala akan tambahkan lagi rezeki kepada kita. Jadi sebagai apabila Buya Hamka ni menceritakan, membandingkan, dia juga menceritakan, dia juga mengkritiklah beberapa perkara yang Indonesia ni lakukan lah. Antaranya dia kata Indonesia ni boleh maju macam mereka, tapi kita ada satu masalah. Masalah apa tu adalah apabila pemimpin dia ni bukannya duduk bersidang walaupun berlainan parti politik, tapi duduk suka bergaduh, cari salah macam dia akan cuba cari salah si A, contoh si A dengan si B ni akan cari salah si A, si A akan cari salah si B. Untuk apa? Supaya untuk menjatuhkan satu sama lain. Bukannya si A dan si B ni berbincang bagaimana kita nak maju ke Indonesia. Bagaimana Malaysia ini untuk lebih maju. Masing-masing ada pengaruh dia, masing-masing ada pengikut dia. Kenapa kita tidak duduk di bawah satu payung, berbincang, lupakan sedikit perbezaan untuk kita memikirkan masa depan negara yang lebih baik? Betul tak, moderator kita? Betul. So, pernah juga terbaca ada satu kata, kadang-kadang kelemahan itu bukan kekalahan kita itu bukannya dari betapa kuatnya musuh, tapi lemahnya kesatuan antara kita sendiri. Betul. Saya lupa daripada kata-kata siapa dan di mana. Jadi okay, teruskan. Dan so
Buya Hamka memang itu saya bagi sedikit sajalah. Buya Hamka ada banyak lagi. So kalau nak tahu lebih lagi boleh baca buku. Okay. So saya serahkan kepada moderator. Betul. Dia tidak boleh cerita semuanya, nanti tak fail lah pembaca untuk nak baca Kita kena tinggal dulu sedikit lampu-lampunya. Kita panggil teaser. Okay. Teaser. Baik, kalau penonton semua ada soalan boleh komen dan kita akan sampaikan kepada moderator kita. Kalau kita tengok komen-komen daripada sahabat-sahabat semua ni, macam Suli yang Korea tu famous tapi last bunuh diri. Sebab apa ni? Sebab tiada roh, tiada jiwa. Artinya saya kira kita kata beruntunglah kita ni sebagai, kita kata pertama sekali sebagai umat Islam, yang mana kita ada pegangan kita sendiri. Itu kita kata fitnah manusia ni adalah bertuhan, di mana tiada tempat untuk kita rasa lemah ke apa, kita yakin Allah itu maha besar dan lagi besar daripada masalah yang kita hadapi, dan kita akan bangkit. Itu yang saya kira ajaran agama Islam sendiri yang mengajar umat dia untuk sentiasa kita kata positif dan berserah diri kepada Tuhan yang selayaknya kan. Okay, baik. Kita sambung sambil-sambil kita tunggu soalan daripada para penonton semua. Berkenaan dengan buku ini juga, ada satu bahagian bila mana kita menyentuh lah, alang-alang panel menyentuh isu kita kata isu-isu era penjajahan. Kita kata Buya Hamka juga menyentuh tentang kehidupan manusia yang mana ketika dijajah dan kehidupannya selepas dijajah. Sebab tahu buku ini ditulis puluhan tahun yang lepas dan diterjemahkan balik atau ditulis kembali oleh saya kira Jejak Tarbiyah, satu syarikat penerbitan yang mana untuk rebrandkan balik buku ini. Berkenaan dengan yang kita nak minta panel kupas adalah apa yang Hamka terangkan berkenaan dengan manusia ni umpama lubang penjara ketika penjajahan. Di mana persoalannya, adakah kehidupan manusia selepas itu sama dengan ketika sebelum dijajah, iaitu selepas dijajah dan sebelum dijajah. Macam mana kehidupan masyarakat kala itu? Okey, terima kasih kepada moderator. Jadi Buya Hamka juga dalam dia mengkritik sosial Amerika ni, dia juga mengkritiklah sosial Indonesia, rakyat Indonesia pada ketika itu yang masih dalam kotak penjajah. Ya. Okay, minta maaf, sorry, kesilapan teknikal. Jadi dalam buku Buya Hamka ni, Buya Hamka dia menulis bahawasanya dia begitu sedih. Dia begitu sedih melihat tentang rakyat dia yang masih dalam pemikiran penjajah. Dia bercakap tentang senyuman, dia senyum. Dia kata bila dia pergi ke syarikat-syarikat penerbangan, dia melihat semua orang senyum. Semua senyum. Mana-mana syarikat, dia dah banyak dah masuk naik syarikat penerbangan Belanda, Inggeris, UK. Dia kata senyum ni adalah satu macam kewajipan ataupun dah satu jadi kaca budaya masyarakat masa tu yang membuatkan dia rasa jadi selesa. Dia kata dia ni jenis orang yang macam susah sikit lah nak rasa mudah selesa lah. Dia kata bila dia berpindah daripada kampung dia tu dekat Indonesia pergi ke Jakarta tu, dia kata dia rasa canggung. Bahasa Indonesia dalam buku, dia rasa canggung, dia rasa tak selesa. Tapi dia kata bila dia pergi ke Amerika ni, dia rasa canggung tu, dia tak rasa tak ada canggung. Sebabnya apabila ada kaca smile, senyum. So apabila balik ke Indonesia, dia agak senyum, dia utamakan senyum. Tengok senyum tu dia rasa macam bahagia tu. Senyum dia sedekah. Sebab tadi kita kena siasat senyum sepanjang sesi ni. Okey, teruskan. Betul. Jadi bila dia balik ke Indonesia tu, dia kata dia pun tengok senyum enggak, tapi senyum yang dia rasa sedih lah tengok senyum macam tu. Senyum yang macam tak ikhlas. Sebab apa? Dia kata
apabila penjajah Belanda tu dah keluar dah daripada Indonesia ni, tapi perangai penjajah tu ada lagi dekat dia punya orang-orang atasan tu. Jadi ada satu kisah ni, ada orang atasan ni nak pergi ke satu tempat. Jadi dibawa lah orang-orang bawahan dia ni kan. Yang Joe bawa kereta dia, Joe mungkin yang jadi pelayan dia ke. So bawa pergi-pergi tu, ada seorang jurupandu dia ni tersalah pilih jalan. So, jadi terlalu jauh pula. Tersesat lah kan. So dia punya marah tu, dia sepak, dia hina orang tu. Tapi tak orang tu apa. Tak orang tu buat apa Syarah. Tak tahu. Orang tu senyum je. Orang tu senyum je. Maksudnya orang rasa tu sepak, dia senyum. Orang tu dihina, dia senyum. So yang aku kata, dia rasa sedih lah tengok senyuman macam tu. Ni bukan satu bangsa yang boleh pergi jauh ni dengan sikap macam ni. So dalam kehidupan kita pun, adakah kita mengalami keadaan macam ni? Apabila kita ditindas oleh orang atas, kita terpaksa menerima benda tu dengan benda ni macam benda-benda betul. Ada tak? Rasanya ada orang yang mengalami, ada kan mengalami keadaan macam ni. Ada, dan lebih memilih untuk memendam. Cuma terpaksa dipendam kan. So yang kata budaya macam ni memang tidak akan dapat memajukan Indonesia lah dengan lebih maju. Dia kata sepatutnya Indonesia ni perlu lagi maju daripada Amerika. Tapi sebelum tu perangai-perangai penjajah ni kena keluar dululah. Sebab kita sudah merdeka. Dia kata sebab Indonesia dah merdeka lama, tapi kenapa sikap penjajah itu ada lagi? Itulah yang dibahaskan dalam buku beliau, Buya Hamka ini. Masya Allah, dengan sekecil-kecil amal seperti senyum. Kita kata kita pandang enteng lah, senyum je pun, kita katakan senyum je pun kan. Tapi sebenarnya senyum ni nampak simple tapi dia sebenarnya membahagiakan. Boleh jadi kita kata kan, saya ada hati kita tapi senyum yang bagaimana kita nak senyum? Senyum pun ada jenis juga Yelah sebab dia tadi senyum kena tendang dengan senyum yang dinaikkan pada depan tu. Okay, faham. So kita boleh katakan senyuman itu membawa maksud yang pelbagai sebenarnya. Okay, kita masih lagi membuka ruang kepada para penonton semua. Sekiranya ada soalan yang ingin diajukan, boleh type di ruangan komen dan kita akan sampaikan kepada tuan panel kita hari malam ni. Saya ada baca komen ni daripada Akik Al-Fata'ah. Gapo peristiwa penting? Jadi saya tak berfaham soalan tu. Gapo peristiwa penting? Apa yang peristiwa penting tu? Dia kecek Kelantan. Mentang-mentang moderator dengan panel malam ni orang Kelantan, dia pun kecek Kelantan. Tapi sebab kita meraihkan juga sahabat-sahabat kita daripada negeri lain, so kita cuba kontrol kita punya dialek Gapo peristiwa penting? Saya rasa dia cuba highlightkan, dia cuba ingin tahu apa yang peristiwa penting dalam buku 4 bulan di Amerika, saya rasa. Boleh tuan panel mungkin secara langsung ataupun walaupun secara tak detail highlightkan peristiwa-peristiwa penting yang terdapat dalam buku 4 bulan di Amerika. Peristiwa-peristiwa penting Jangan dia nak cakap. Peristiwa penting di US yang dia cuba tanya. Apa yang Amerika berlaku pada masa itu yang Hamka dijemput untuk menyaksikan, sebab jemputan Hamka bukan jemputan yang kosong. Saya kira kan, mesti ada agenda yang tersembunyi. Tapi Hamka ini saya rasa dia bijak
mengawal keadaan atau berbijak mengambil, kita kata mengambil peluang di atas kesempatan yang diberikan itu dari sudut Hamka itu sendiri. Bagaimana panel ada nyatakan tadi, kenapa ada orang tanya Hamka berada di Amerika tidak berjumpa dengan pelacur atau tidak jumpa dengan kata perkara-perkara yang tidak sepatutnya, kita katakan. Sebab saya kira mindset Hamka sendiri itu dia pergi atas tujuan apa. So dia tidak mencari pelacur. Kalaulah dia nak cari pelacur, dia kata, kita kata pergi Amerika nak jumpa pelacur. So mata dia akan mencari pelacur sajalah. So dia tidak melihat kepada apa perkara yang lagi lebih signifikan daripada perkara tu. Itulah yang mungkin Tuan Panel boleh highlightkan sedikit peristiwa penting di US. Ada apa, kalau kita tengok kepada Buya Hamka pergi ke Amerika ni, antara peristiwa penting juga adalah bagaimana Buya Hamka ni dia sebenarnya ini buku ni dia ada dua lagi buku yang dia cakap tentang Amerika sebenarnya. Buku antaranya yang tajuk yang saya ingat adalah Amerika dan Penjajahan. Memang dia ada tulis buku tu. Buku tu mungkin dia lagi mengkritik lah Amerika. Cuma buku ni dia lebih kepada macam dia punya travel log lah. Buku ni pun memang dia buat betul-betul baru dia tak sejuk lagi dia balik daripada Amerika. Dia fikir dia perlu menulis lah untuk dia berkongsi apa yang dia belajar daripada Amerika. Dan antara peristiwa penting lah rasanya macam saya rimah balik lah, antaranya adalah bagaimana kita melihat Hollywood ni, tempat Hollywood ni, pelakon dia tu sampai tak nak jadi diri dia, sampai dia rasa menjadi diri yang dia lakukan tu adalah lebih baik. Tapi sebab apa jadi macam tu? Sebab tak ada jiwa. Lepas tu antara benda yang Buya Hamka sentuh juga adalah yang tersentuh tentang perkahwinan. Buya Hamka sentuh tentang perkahwinan, tentang hubungan suami isteri, tentang apabila dah ada anak ni bagaimana. Itu benda-benda yang menarik yang boleh dibaca dalam buku 4 bulan Amerika ni. Bagaimana Hamka juga mengkritik hidup sosial Amerika ni. Dia mengkritik semua dari segi aspek. Dari segi perkahwinan apa dia sentuh juga. Macam mana, bagaimana apa, kalau di Amerika ketika itu perempuan-perempuannya dah jadi receptionist kan. So bila orang datang kalau ni Assalamualaikum kan, apa yang boleh saya tolong. Kalau macam di Indonesia masa tu perempuan-perempuannya masih malu lagi, maksudnya menunduk malu untuk bercakap macam tu kan. Jadi dia kata bila ekonomi ni makin kuat, jadi taraf hidup sosial tu berubah. Menyebabkan perkahwinan lambat. Bila perkahwinan lambat, lepas tu bila jadi perkahwinan lambat ni dia jadi yang lelaki dah kenal dah dengan perempuan, yang perempuan pun dah kenal lelaki. Jadi semuanya berkahwin sama suka. Kalau sebelum ni kahwin tu yang ibu bapa yang akan tolong carikan. Contohnya kita umur lelaki ni umur 25, yang perempuan ni umur 18. Maksudnya beberapa ni dah cepat-cepat lah nak carikan jodoh untuk dikahwinkan. Tapi bila dia kata bila ekonomi ni dia punya kaki tu dah jadi lain dah. Maksudnya sama-sama dia sama suka, okey on. Lepas tu pergi jumpa ibu bapa, minta izin dengan ibu bapa untuk kahwin. Lepas tu dekat sana ada dua jenis kahwin. Maksudnya kahwin yang kerana agama, lepas tu maksudnya dia betul-betul ikut cara agama lah, pergi dia dengan kahwin dengan tak ikut lah. Sekarang ni pun hidup bebas pun. Baik. Lepas tu saya suka kalau dia memang apa? Kita bagi mana data kita. Okey, sambung. Kita buat mencelah. Apa? Ada satu poin lagi kelas. Ada satu poin apa? Okey. Lepas antara kalau kita tengok pada tajuk yang disusuk oleh Buya Hamka dalam buku dia ni, dia pandai dia susun tu
Ada mulai dari kritik sosial, kehidupan pelakon, atau pembangunan ekonomi. Atau last sekali dia buat ni, dia cerita pasal agama. Tajuk last sekali adalah patung Nabi Muhammad. Tapi dia bukan nak cerita pasal patung. Tapi dia pandai lah pasal Biamkan ni shitty lah. Dia macam dia tak trigger orang baca patung Nabi Muhammad. Memang dekat mereka tu dah buat patung. Orang buat patung Nabi Muhammad. Tapi bukanlah nak cerita pasal patung Nabi Muhammad semata-mata. Dia cuma macam nak trigger je orang baca tu. Last sekali sebenarnya dalam dia punya tajuk last sekali tu yang patung Nabi Muhammad tu, dia cerita pasal ada satu, saya ambil sikit lah, satu kisah ni yang dia ada perbincangan dengan satu profesor teologi. Kalau kita dekat pensyarah agama lah, pensyarah agama Kristian. Dia pergi satu universiti, saya tak ingat dah nama dia apa. Maksudnya jadi bila dia jumpa, bayangkanlah seorang ulama, orang yang sangat fakir agama, dan dia first time ni jumpa dengan orang yang berlainan dengan agamanya di luar negara, bukan dalam negara dia. Mungkin dalam negara mungkin dia dah biasa, dah cakap dalam bahasa dia. Okey, untuk pengetahuan penonton, Buya Hamkan ni dia pergi ke Amerika, dia tulis buku 14 di Amerika ni, bayangkan dia tak boleh cakap Inggeris sangat pun. Dia guna bahasa pengantar, dia ada orang yang akan translatekan bahasa dia. Tapi dia ada translator sebenarnya. Itu yang power tu, dia boleh ingat apa yang dia cakap dengan orang ni, apa cerita tu sangat detail. Seolah-olah dia mungkin mencatat apa yang dia dia cerita. Mungkin dia ada, di sini pun ada buku travelog dia. Lepas tu dia jilidkan macam ni, jilidkan buku. So bila ada satu perbincangan ni, dia macam pelik kan, Islam ni bagus, Islam ni bagus, Indonesia ni bagus, Indonesia ni insyaAllah akan maju. Lepas tu dia tanyalah, pelik, apa yang nak majunya? Amerika lah lagi maju. Dia kata yang profesor teologi kata, Indonesia ni dia ada tiga budaya yang akan membuatkan dia jadikan lebih maju. Itu pertama adalah dia ada pengaruh Hindu, sebab mula-mula kan Hindu. Keduanya Islam. Dan ketiganya adalah Barat. Barat ni mengajar dia dynamic. Kedua ni mengajar tentang orang kata moderate. Islam mengajar moderate. Hindu ni mengajar tentang mungkin bagaimana culture lah, sebab memang dah jadi budaya kan, dah lama. Jadi bagaimana benda tiga adunan ni akan membentuk Indonesia yang akan jadi lebih kuat. Tapi bayangkan, profesor ni puji Indonesia melambung tinggi ni, Pak Angkat tu dalam hati dia, orang ni kuat dia mayangin. Dia cocok angin kalau orang Kelantan panggil. So orang dia cocok angin tu banyak mengampu lah, kalau kita bahasa lah mengampu. Ya mengampu lah. Kuat mengampu je. Dari bahasa je, Indonesia aku ni kau punya negara lagi hebat kan. Lepas tu macam, maksudnya ulama ni pun dia macam Buya Hamkan ni pun pandai baca orang kan. So yang profesor teologi ni pandai baca juga. Dia baca, Buya Hamkan ni mesti ingat aku ni kan tajuk tu, bermuka manis, bermulut manis ada dia. Dia pun cerita kat Buya Hamkan, saya ni bukan bermulut manis sebenarnya. Tapi memang betul-betul saya puji Indonesia ni. Indonesia ni boleh maju kalau dia betul mengadungkan tiga-tiga perkara tersebut. Tapi tapi betul ke Indonesia tu jadi makin kuat? Betul tak Syarah? Indonesia tu jadi makin kuat sekarang ni? Saya rasa Indonesia berpotensi untuk menjadi negara yang, salah satu negara yang kuat sebab dia terdiri daripada kepulauan yang banyak Saya rasa kita insyaAllah. Sekarang ini kita tengok Indonesia memang menjadi semakin maju disebabkan dia punya negara yang ada penduduk yang ramai. Yes, dia ada penduduk yang ramai dan berpotensi untuk menjadi G20. Tak silap saya.
Dan Ya, setiap betul. kalau kita Malaysia mungkin kita kata sistem perhubungan kita lebih kepada darat lah kan. Dia banyak kepada kapal terbang lah sebab dia banyak pulau. So dia lagi banyak punya kita kata airport berbanding kita. So nak pergi ke pulau tu adalah bukan melalui kapal tapi melalui kapal terbang. Dan mungkin sudut Kalau pandang kita saya macam tu lah. Kalau kita bercakap tentang kapal terbang kan, bayangkan Indonesia ni dia dah power, dia lebih maju lah dari segi buat kapal terbang sendiri, buat buat alat tas senjata sendiri. Dia memang survive betul. Dan tapi tak tahulah Malaysia pun dah mengorak langkah lah. Antaranya sekarang ni dia dah pandai buat kereta perisai pertama buatan Malaysia lah. Yang sekarang ni, yang latest. Maksudnya Malaysia masih lagi mencari tapak orang kata. Tapi Indonesia dah lama dah. Pernah tak Syarah kenal dengan nama Pak Habibie dan Cik Aini? Rudy Habibie. Seorang Rasanya orang Indonesia idealis. Ya. mesti biasa Habibie dan Aini. So kalau kita kenal Habibie tu siapa? Habibie tu orang Indonesia yang sangat bijak. Dia pergi France rasa, dia pergi belajar buat kapal terbang. Dia pergi Jerman ke? Pergi Jerman, dia belajar buat kapal terbang, dia balik ke Indonesia, apa yang dia buat? Dia berjaya untuk mencipta kapal terbang buatan Indonesia yang pertama. Dan lepas dia naik nama dia tu, lepas tu dia masuk politik dan menjadi Presiden. Dia jadi presiden. Presiden Republik Indonesia. Itulah kekuatan Indonesia. Yang mana maksudnya memang mungkin kita boleh kata betul lah apa yang Profesor Teologi tu cakap kan. Maksudnya bayangkan 1950 lebih kurang dekat 100 tahun yang dulu lah. Betul? Okey, baik. Kita kata saya rasa kisah 4 bulan di Amerika ini bukan sahaja menceritakan tentang kita kata kehebatan negara Amerika sendiri. Dan saya yakin Hamka seorang yang pendirian yang tetap sehingga dia mampu untuk mengkritik dari sisi-sisi lain Amerika itu sebenarnya. Yang mana bila Tuan Penas huraikan tadi berkenaan dengan kata kehidupan sosial rakyat di Amerika tatkala itu kan. Dan untuk soalan terakhir daripada saya kira sebelum kita melabuhkan tirai slot My Book Time kita malam ni, setelah kita kata Hamka mengkritik kehidupan sosial yang kita kata sangat berbeza dan sangat bertentangan dengan agama Islam kita sendiri, yang mana mereka menjemputlah seorang tokoh ulama yang kita kata kan. Boleh Tuan Panel kongsikan jugalah sebagai poin yang terakhir, apa nasihat Hamka tentang bagaimana sebenarnya kita ini harus mengawal ataupun mengisi atau memanfaatkanlah istilah dia. Tak pasti istilah mana yang terbaik untuk yang kita kata supaya hidup kita ni bukan hanya sekadar hidup. Kita kena manfaatkan satu usia yang kita kata Allah berikan kepada kita ini, apa yang kita nak isi dalam kita kata kehidupan kita. Contohnya sebagai saya, contoh 25 tahun saya hidup. Apa yang dalam tempoh 25 tahun ini kita kata yang saya telah buat. Habis tu nak minta Tuan Panel lah kongsikan sedikit apa nasihat Hamka kepada kita semua. Okey, terima kasih kepada moderator. So saya rasa untuk menjawab soalan yang diberikan oleh moderator kita, apa yang Hamka cuba sampaikan lah, apa yang kita ulang pengajaran lah, apa yang Hamka cuba sampaikan. Pertama adalah bagaimana kita untuk bersifat cintakan bangsa kita lah. Kita kena bangunkan bangsa kita. Cumanya bagaimana kita nak bangunkan bangsa kita tu, kita kena bangun dengan acuan Islam lah. Supaya dia tidak menjadi bersifat nasionalisme semata-mata.
kita kena bangunkan bangsa Melayu kita ini dengan Islam. Bagaimana kita melihat kemuliaan yang diberikan kepada tanah Arab, orang Arab, orang Turki, kerana mereka kenapa mereka dimuliakan oleh Allah Taala? Kerana mereka berjuang untuk menegakkan jihad Allah Taala lah. Bila menegakkan Syiar Islam ni, insya-Allah Allah Taala akan memuliakan bangsa itu. Itu yang apa yang Hamka cuba sampaikan lah. So apabila kenapa Hamka cuba kata macam kena bangunkan Indonesia? Sebab perlunya kaum yang paling besar untuk memerintah negara tersebut supaya negara itu akan aman sejahtera. Tapi cukup ke dengan kaum tu je yang kuat? Tak boleh. Macam contoh kita dekat Malaysia ni, yang perlu kuat ialah orang Melayu. So bila orang Melayu kuat, insya-Allah Malaysia akan kuat. So bila Malaysia murah tu akan dapatlah oleh semua orang macam tu. Kedua adalah bagaimana angkat anak kita ni, kita sebagai hamba Allah yang tak beribadah kepada dia lah. Cumanya konsep ibadah itu perlulah diperluaskan lah, bukannya semata-mata kita berada di masjid, bahkan buat kerja kita seharian pun adalah satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So pastikan dalam kehidupan kita ni sebagai doktor ke, kita sebagai seorang setiausaha sebuah syarikat ke, ataupun sebuah pengasuh kanak-kanak di pasti ke mana-mana kan. So maksudnya ialah niat kita ni kerana Allah Ta'ala, dan ganjarannya Allah Ta'ala yang akan berikan kepada kita dalam apa-apa bentuk yang dia nak berikanlah kepada kita. Jadi rasanya itu sahaja dari saya. Agaknya menjawablah persoalan moderator. Baik, terima kasih kepada panel kita malam ni, yang mana saya kira kita sudah menghampiri penutup untuk slot hashtag My Good Time kita malam ni. Dan apa yang saya boleh simpulkan daripada buku 4 bulan di Amerika ini, ianya bukanlah sebuah kisah pengembaraan semata-mata. Ia adalah sebuah kisah yang diselit bagaimana seseorang itu harus kita kata berfikir dengan lebih besar. Mana Hamka sendiri, kita tengok Hamka sendiri dia membawa, dia telah mengajar kita bahawa walaupun berada di Amerika, tidak luntur jati diri dia. Apatah lagi kita kata goyah keimanan dia lagi kan. Dan buku ini juga berkenaan dengan saya rasa sikap patriotik kita terhadap negara kita sendiri. Walaupun Hamka bercerita tentang Indonesia, kita boleh ambil pengajarannya untuk negara kita yang tercinta iaitu Malaysia. Kita serumpun dan kita juga adalah kita kata ada juga saudara umat Islam di Indonesia dan kita pun umat Islam di Malaysia, dan umat Islam ini dia adalah bersaudara antara satu sama lain kan. Dan untuk kita galakkanlah untuk penonton semua untuk dapatkan buku ini, yang mana dia ada jilid 1 dan jilid 2. Jangan pilih satu jilid saja supaya dapat kita simpulkan apa yang Hamka ingin katakan. Dan saya kira setiap penulisan Hamka ini halus tapi tegas. Sebenarnya yang sepanjang yang saya baca buku Hamka lah, yang saya rasa boleh konsep tulisan dia tidaklah mengkritik secara kasar atau menggunakan bahasa-bahasa yang kita kata bahasa-bahasa yang lantang untuk kita kata nak kritik suatu isu. Dan sekiranya Hamka juga sering menggunakan analogi, saya rasa, yang mana untuk kita memudahkan faham apa yang ingin sampaikan. Okey, baik. Saya rasa itu sahaja untuk malam ni. Juga terima kasih sekali lagi kepada panel kerana sudi berkongsi 4 bulan di Amerika. Dan sahaja daripada saya kira. Panel ada kata-kata terakhir sebelum kita akhiri live malam ni? Terima kasih. Sama-sama. Okey. Baik, terima kasih juga daripada saya dan mohon maaf sepanjang mengendalikan slot
hashtag Bible Time ini ada salah silap dan sebagainya, saya akhiri slot malam ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-As dan saya serahkan kepada MC kita insya-Allah.